kecil ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami zuriat-zuriat yang saleh ya Allah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirilah hayat kami dengan pengakhiran yang husnul khatimah ya Allah, dan jangan dikau akhiri hayat kami dengan pengakhiran yang su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Baik, Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini Allah memberikan kita hidayah serta taufik agar kita mampu dan dapat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kita fokuskan malam ni 3 surah ya. Ibu-ibu yang berada di hadapan saya ni rajin baca Quran. Selain daripada 3 surah ini, sambung lagi lah ya dengan surah-surah yang lain ya. Banyak kelebihan, antaranya yang kita baca suratul Muluk tu tadi tu pun Allah, kelebihannya dijauhkan daripada azab kubur ya. Kita tak tahu bila Allah nak panggil kita kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita istiqamah lah dengan membaca Al-Quran. Saya kira bacaan ini setiap malam kan kita buat ni ibu-ibu ya. Cuma dengan saya je mungkin Isnin malam kan. Orang lain, bimbingan orang lain pun tiap-tiap malam lah, mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan kita istiqamah lah. Walaupun tak ada bimbingan pun kita baca sendiri ya. Kita baca sendiri setiap malam surah Waqiah, suratul Muluk, dan surah Sajadah, dan apa-apa surah Yasin ya. Kemudian kita tambah lagi lah dengan ayat-ayat yang lain ya. Mudah-mudahan kita ini menjadi ahli Al-Quran insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kurang lebih 20 minit kita akan kita cuba tengoklah, kita cuba tengok tadabbur 1-2 ayat terakhir daripada surah Yasin insya-Allah ya. Kita dah lama duk tadabbur surah Yasin, tak habis-habis lagi kita ni kan. Jadi insya-Allah malam ni kita santai-santai, kita tadabbur, tengoklah kalau sempat 2 ayat ataupun kita habiskan sampai ayat yang terakhir insya-Allah ya. Kalau tak sempat kita sambung lagi, mudah-mudahan kita panjang umur lah ya. Itulah. Jadi insya-Allah kita cuba tengok ayat yang ke-81 dan 82 dululah malam ini ya. Sebagaimana yang saya paparkan di slide ini, kita baca sama-sama ya ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 2 ayat dulu lah kot malam ni. Biasa bila kita baca surah Yasin tu, masa start ayat yang pertama tu okey lagi, bila ayat tengah-tengah tu masing-masing dah belik lambat lagi ke habis kan. Bila sampai kum fayakun tu semua dah celik mata, dah habis dah ni. Itu biasa kalau kita buat majlis Yasin ya. Baik, kita cuba tengok ayat yang ke berapa tadi? Yang ke 81 tadi kan? أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Tidakkah diakui dan tidakkah diperakui bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi
yang demikian besarnya berkuasa menciptakan berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana ia menciptakan mereka dahulu. Ia diakui dan dipercayai berkuasa dan dialah pencipta yang tiada bandingannya, lagi maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, dikata apa? Allah berfirman memberitahukan dan memperingatkan akan kekuasaan Allah yang maha agung lah. Ya. Allah tanya kita, jika kita bandingkan antara penciptaan kita manusia dengan penciptaan langit dan bumi ini, kan? Kalau kita tengok, adakah penciptaan kita ni lebih hebat ataupun penciptaan langit dan bumi ni lebih hebat? Sebagaimana ayat dalam surah lain yang kita baca, surah Ghafir tu kan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu jauh sebenarnya lebih besar, jauh lebih hebat daripada penciptaan kita manusia. Kan? Kita duduk atas bumi ni punya Allah, hari apa baru ni saya bawa pelajar-pelajar lah, peserta-peserta daripada beberapa negara, daripada Uzbekistan, daripada apa lagi, Maldives, pergi naik mana? Pergi naik KLCC. Mula-mula tu naik di apa tu? Yang tingkat berapa? Yang bridge tu kan. Tengok ke bawah, kecilnya, tak nampak ada orang. Kemudian dia bawa lagi naik tingkat 86, tak silap saya lah kan. Ya Allah, dah tak nampak orang dah kat bawah. Baru kita ni punya Allah, dari segi kita tengok penciptaan kita, ya kerdilnya lah kita kan. Tengok dari atas pun dah tak nampak kan. Allah, kecilnya kita. Bumi ini ni pun, kata baginda Nabi, nak dibandingkan dengan langit itu umpama sebentuk cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Cincin kecil je, cincin ibu-ibu ada kat jari tu kan. Cuba baling dekat pasir di pantai, usahakan pasir padang pasir. Pasir di pantai pun cari dah tak jumpa. Itu baru bumi dibandingkan dengan penciptaan langit. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau bumi ini dan langit ini, kemudian langit, penciptaan langit itu kan disebut dalam Quran ada 7 lapis langit dan sebagainya. Maknanya Allah, penciptaan langit dan bumi jauh lebih hebat sebenarnya jika nak dibandingkan dengan Allah menciptakan kita. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithla. Tidakkah Tuhan kamu itu menciptakan langit dan bumi itu? Allah itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad kamu apabila ia menciptakan kembali jasad-jasad kamu apabila ia sudah hancur itu. Tengok ibu-ibu, dia ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Allah memberi perbandingan lah pada kita. Adakah kita ni rasa bagi orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, maksudnya bila dah mati macam tu je, bukannya dibangkitkan semula, kerana tak percaya, takkanlah dah hancur semua, macam mana nak buat balik, bagi orang tak percaya tu kan. Jadi Allah bertanya, bukankah penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih hebat daripada penciptaan manusia ini? Sudah tentulah Allah yang maha berkuasa itu yang mampu menciptakan langit dan bumi, yang segala kehebatan ini. Bumi kita ni berada dalam, kalau ibu-ibu selalu duk baca dalam ilmu falak ataupun berkaitan dengan astronomi tu kan, bumi ni pun berada di Bima Sakti. Bima Sakti kita ni bukanlah besar pun, tapi maksudnya ada lagi galaksi lain yang sebelah kita pun berkali ganda daripada besarnya Bima Sakti kita. Itu pun ya Allah tak terjangkau kita. Dan
Tak ada seorang pun mengetahui sebesar mana penciptaan alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk kaji hari ini hanya sebahagian kecil sahaja. Maka Allah itu Maha berkuasa dengan penciptaan yang sangat hebat itu. Allah yang Maha berkuasa itu juga mampu untuk menghidupkan kita semula besok, ibu-ibu, ya, walaupun kita dah hancur, walaupun kita dah hancur. Jadi itulah Allah, bahawa Allah itu maha apa? Bahawa Allah itu maha pencipta, khalaq, maha pencipta, al-alim, Allah itu maha mengetahui. Inilah kata Ibnu Jarir At-Tabari. Maksudnya Allah yang mampu menciptakan kehebatan langit dan bumi ini yang penuh dengan kehebatan, Allah yang sama juga mampu mengembalikan jasad-jasad yang telah hancur, kata Ibnu Jarir. Ayat ini sebenarnya dia kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur, contohnya tafsir Ibnu Kathir, didatangkan dengan satu lagi ayat yang menerangkan ayat ini, iaitu suratul Ahqaf. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya biqalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang maksud dia. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, tanya Allah, bahawa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang ciptakan langit kita tahulah Allah, yang ciptakan bumi Allah yang ciptakan, bukan mak ayah kita yang ciptakan, bukan datuk nenek kita, Allah yang ciptakan. Dan tidak merasa payah untuk menciptakannya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan. Tadi waktu kita baca surah As-Sajadah, Allah sebut penciptaan langit dan bumi ini selama 6 fasa tu kan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kuasa menghidupkan dan tidak payah bagi Allah kerana menciptakannya. Kuasa menghidupkan orang yang mati. Bahkan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi firman Allah di sini, bala wa huwal khallaqul alim, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Berkuasanya Allah berkuasa untuk membangkitkan semula kita ini walaupun telah hancur. Kerana apa? Benar kekuasaan Allah itu, dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Idza arada syai'an, apabila Allah menghendakkan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, memadai dengan Allah hanya berkata jadilah, maka ia pun jadi. Dia memerintahkan kepada sesuatu dengan suatu perintah, tidak memerlukan pengulangan dan penegasan, maka jadilah Allah. Jadi itulah betapa satu yang pertama tadabbur yang kita dapat pada malam ini, Allah yang maha berkuasa dengan segala kekuasaan Allah, mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita semula. Yang kedua, dan yang kedua yang pertama, yang kedua, Allah itu maha berkuasa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa sahaja. Cukup dengan kadar kun fayakun, jadi maka jadilah. Bila kita buka dalam tafsir Ibnu Kathir, ya ibu-ibu, ya, Imam Ibnu Kathir mendatangkan satu riwayat, satu hadis, hadisul kursi, mendatangkan satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Abi Dzar. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita amati hadis ini, Allah, kita boleh terdidik, ya ibu-ibu, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah Ta'ala yaqul ya ibadi kullukum mudhnibun illa man afaitu fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Nabi, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, kata Nabi, kullukum mudhnibun, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum mudhnibun, setiap daripada kamu ini berdosa. Betul, kita semua berdosa, ibu-ibu, ya. Yang tak ada dosa Nabi dan Rasul, ya. Kita penuh dengan dosa. Ada kalanya kita terbuat dosa besar, ada
ada kalanya kita terbuat dosa kecil, ada kalanya kita terbuat dosa dan kita tak tinggal-tinggal, ada kalanya kita buat dosa kita tinggal, ada kalanya kita tinggal kita buat lagi, kita taubat lagi, macam-macam. Mana kullukum mudhnibun, setiap daripada kamu berdosa kecuali Nabi dan Rasul. Kan? Illa man afaitu, kecuali orang yang aku maafkan. Semua orang ada dosa. Yang tak ada dosa, orang yang Allah maafkan. Faghfiruni, Allah minta kepada kita, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, nescaya aku akan mengampuni kamu. Ni Allah sebut sendiri. Betul lah, kita ni Allah banyak sangat dosa. Nasib baiklah Allah tutup keaiban kita, kan. Kalau Allah buka keaiban kita, malu kita. Oleh yang demikian, bila kita banyak dosa, kita kena sentiasa ingat pada Allah dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kerana Allah tutup keaiban kita atas dunia, dan kita minta supaya Allah tutup keaiban dan dosa kita sampai ke negeri akhirat. Sebab itu kita diajar supaya berdoa juga. Macam mana doa nak tutup aib tu? Allahummastur. Macam mana? Allahummastur. Tak ingat saya pun. Allahummastur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupkanlah keaibanku, ya Allah. Minta dengan Allah, ya. Allahummastur aurati, ya Allah, tutupkanlah keaibanku, ya Allah. Wa amin rawati, amankanlah aku daripada benda yang aku risau, ya Allah, ya. Berdoalah ibu-ibu, ya. Minta supaya kita diampunkan dosa, minta supaya bukan hanya diampunkan dosa, ditutup dosa-dosa kita tersebut, ya. Lagi apa kata Allah dalam hadis kursi, wa kullukum faqirun, dan setiap daripada kamu ni fakir. Fakir ni, ya Allah, tak ada apa-apa kita ni, betul. Kita dalam kandungan mak kita tak ada apa-apa, kita lahir ke dunia memang tak ada pakaian pun, bukan kata dah ada harta, bukan kata lahir dah ada cincin sebentuk, tak ada apa. Tak ada pakaian selai pun kita, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah hadirkan kepada kita ibu kita, ayah kita, atuk kita, nenek kita, adik-beradik kita yang sayang pada kita. Diberinya kita macam-macam, Allah bagi kita macam-macam, daripada lemah kepada hingga kita ni satu Allah bagi. Illa man aghnaitu, kecuali orang yang aku kayakan dia, aku cukupkan baginya, kan? Ini Allah ingatkan kita balik. Ini semua betul. Kita berdosa, betul. Kecuali Allah ampunkan dosa kita. Kita ni fakir sebenarnya, kan. Kecuali Allah yang mencukupkan bagi kita, ya. Inni jawadun majidun wajidun af'alu ma yasha. Kemudian Allah bagi penegasan dalam hadis ini. Allah kata apa? Sesungguhnya aku ini jawadun. Jawad ni maha pemurah. Benar pemurahnya Allah. Macam-macam Allah bagi pada kita. Oksigen yang kita sedut ni, kan kalau nak kena bayar bil dia teruk kita. Kan? Orang tak boleh bernafas, kan? Pergi hospital, kena hospital swasta, tengok berapa banyak dia cas tu, kan. Ini yang kita dah sedut hari-hari ni, Allah, kan. Jawadun, maha pemurah Allah ini. Majidun, maha mulia. Wajidun af'alu ma yasha'. Allah maha mulia lagi maha kaya mencintai. Aku melakukan apa yang aku kehendaki. Ni kuasa Allah. Kan? Ata'i kalamun wa azabi kalamun, kata Allah. Kata Allah. Anugerahku cukup dengan ucapan. Aku nak bagi apa-apa cukup je, maksudnya kun jadi. Ataupun aku nak bagi azab, aku nak seksa siapa-siapa, aku nak bagi bencana, cukup dengan kun, maka jadi. Idza aradtu syai'an fa inni aqulu lahu kun fayakun. Apabila aku menghendaki sesuatu, cukup hanya bagiku berkata jadilah, maka ia jadi. Allahu Akbar. Nak ceritakan kepada kita bahawa berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Oleh yang demikian, kita kena ada satu perasaan
yang sangat penting dalam diri kita, iaitu takutkan Allah. Takutkan Allah. Apa makna takutkan Allah? Makna takutkan Allah dalam bahasa yang selalu kita dengar ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takutkan Allah dia berbeza, ibu-ibu ya, dengan kita takutkan makhluk. Kita takutkan makhluk, makin kita takut, makin kita lari. Tapi kita takutkan Allah, makin kita takut, makin kita hampir dengan Allah, makin kita rapat dengan Allah, makin kita nak dekat dengan Allah. Takut dengan makhluk lain, kita akan lari. Takut dengan ada kadang orang perempuan dia takut dengan lipas, kan? Melompat dia, kan? Lipas tu jauh lagi, lipas yang ni terbang tu kan. Terbang ke dinding, terbang ke baju, terbang ke telekung, lari kan. Itu baru lipas. Itu takut pada makhluk, makin takut makin lari, makin takut makin lari. Takutkan apa lagi benda yang bahaya, kita akan lari. Tapi kita takutkan Allah, dia lain. Makin kita takutkan Allah, makin kita hampir dengan Allah, makin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Nabi, bila dia ingat dosa-dosa dia dan dia takut ke azab Allah, sampai pingsan dia. Sampai macam tu sekali para sahabat, kan, takutkan Allah. Sebab itu antara cara nak menunjukkan kita takutkan Allah, sebagaimana pandangan Sayyidina Ubay bin Ka'ab bila Sayyidina Umar tanya. Masa tu Sayyidina Umar ni jadi khalifah ni, jadi Perdana Menteri ni, jadi pemerintah khalifah di Madinah. Dan Sayyidina Ubay ni salah seorang daripada sahabat yang alim. Sayyidina Umar pun alim, tapi nak bagi tahu betapa hormatnya pada ilmu, kan. Sayyidina Umar tanya Sayyidina Ubay, wahai Ubay, apa yang kamu faham tentang takwa ni? Yang kita dah kata takwa ni, takutlah pada Allah ni, apa yang kamu faham? Kata Sayyidina Ubay, ditanya, wahai Khalifah, pernah tak kamu berjalan di satu jalan, satu kawasan, kamu berjalan tu ada pokok yang ada duri, ada tumbuhan yang ada duri. Dia kalau tanah Arab ni, sebahagian daripada pokok-pokok rumput tu dia tajam, dia berduri. Jadi kata Sayyidina Umar, ya aku pernah berjalan. Kata Sayyidina Ubay, macam mana kamu berjalan tu? Ringkas mudah saya terjemahkan terus lah, ambil masa yang singkat ni. Kata Sayyidina Umar, bila aku sampai ke tempat yang yang kata ada duri tu tadi, aku akan berhenti dululah. Kemudian aku akan angkatlah, kalau jubah aku ni panjang, labuh aku akan angkat, dan aku berjalan ni dengan penuh hati-hati. Maksudnya supaya apa? Supaya tidak terpijak duri tu tadi, kalau terkena sakit kaki. Jadi kata Sayyidina Ubay, itulah takwa, itulah cara nak dapatkan takwa. Jadi apa maknanya? Kita kena ada beberapa sikap. Sikap yang pertama yang menunjukkan kita takwa dan takut pada Allah ni, iaitu sikap kita, iaitu sikap apa? Sikap sabar kita. Macam mana nak tahu orang tu takut pada Allah? Orang tu penyabar. Sabar kenapa? Sampai tempat yang ada duri tu berhenti dulu. Maknanya kena tahan diri. Tahan diri itu adalah sabar. Imsak, tahan diri. Sebab itu kita puasa, kita tahan diri tu kan. Kan matlamat daripada puasa takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak didik diri kita supaya takut pada Allah, kita kena ada sikap menahan diri. Menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada melakukan larangan Allah. Menahan diri daripada berkekalan. Malas nak buat ibadah, kita tetap buat, tak buat. Tahan diri kita. Itu salah satu dari berusaha untuk kita takut pada Allah. Satu, kata Sayyidina Ubay. Yang kedua, berhati-hati. Berhati-hati inilah yang disebut sebagai antara cara kita nak takut pada Allah. Hati-hati dalam setiap perkara. Hati-hati waktu kita bercakap, hati-hati supaya tidak melanggar percakapan kita itu dengan larangan Allah. Ataupun kita buat apa sahaja benda, hati-hati kita takut ini benda ni menyebabkan dosa, benda ni macam mana aku nak tanggung dengan akhirat. Jadi semua kehidupan kita itu dengan penuh hati-hati. Jadi dengan kita menahan diri, dengan kita berhati-hati, itulah usaha kita untuk kita
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada usaha kita. Jadi itulah ibu-ibu ya, bila kita tadabbur dua ayat ini, maka kita tahu bahawa Allah itu maha berkuasa melakukan segala-galanya. Nasib baiklah hari ini kita yang mungkin dulu kita pernah buat dosa, tapi Allah tangguhkan kita supaya kita sempat bertaubat lagi, kan. Jadi bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha sedaya mungkin supaya kita ni menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik dari sehari ke sehari, sehinggalah satu masa Allah mengambil kita dalam keadaan yang husnul khatimah, insya-Allah, ya. Jadi saya kira cukuplah dulu kot untuk malam ini. InsyaAllah kita akan ada satu ayat je lagi, nanti lain kalilah kita akan sambung lagi, ya ibu-ibu, ya. Kalau ada soalan tak? Ya, kita bukakan. Silakan sekiranya ada soalan. Soalan boleh tanya, ya. Amat dialu-alukan. Kita santai-santai je ibu-ibu. Saya tak adalah baca tafsir secara detail, ya. Lebih kepada tadabbur sahaja, ya. Silakan sekiranya ada. Doa yang saya sebut tadi tu, kalau boleh kita amalkanlah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Yang itu kita baca, ya Allah tutuplah segala keaibanku, ya Allah. Kan? Baca selalu, baca, mudah-mudahan Allah jaga keaiban kita di dunia, Allah jaga keaiban kita di akhirat, insya-Allah, ya. Kalau tak ada apa-apa, sekiranya ada soalan, silakan. Kalau ada soalan. Ada sesiapa yang angkat tangan di sini? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ulang balik yang doa tadi. Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Amin. Ambil daripada ayat mana Ustaz? Surah mana? Dia tak ada surah ini, macam hadis yang baginda Nabi, doa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarlah kepada kita. Hadis riwayat, kalau tak silap saya lah, hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allah, ataupun dalam mata hadis tu, Allahumma astur auratana wa amin rawatina. Jap, saya cuba tulis dekat chat, ya. Silakan. Allahumma astur auratana wa amin rawatina. Ustaz nak tanya. Kalau kita ucap dalam bahasa Melayu boleh tak Ustaz? Boleh. Ya, dalam bahasa Melayu Ustaz. Masalah. Allahumma astur aurati, ataupun Allahumma astur auratana. Ya Allah, tutupkanlah keaiban kami, sembunyikanlah keaiban kami. Wa amin rawatina, dan amin maksudnya amankanlah, jagalah, amankanlah kami daripada sesuatu yang kami takutkan. Jaga wa amin rawatina, amankanlah kami daripada benda yang kami risau, yang kami takut. Allahumma astur auratana, ya Allah tutupkanlah keaiban kami. Ataupun kalau kita soal Allahumma astur aurati, ya Allah tutupkanlah keaibanku, ya Allah. Wa amin rawati, ataupun wa amin rawatina, amankanlah kami daripada perkara yang kami risaukan, yang kami takut, yang kami bimbang. Dan kita setiap masa ada benda yang kita risau, kan? Ada benda yang kita bimbang. Jadi kita selalulah minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya ulang Ustaz? Boleh. Okay. Ya Allah, tutupkanlah keaiban kami, amankan kami dari perkara yang kami takutkan. Betul, Ustaz? Betul. InsyaAllah kita selamat beramal, ya. InsyaAllah. Nanti saya akan cuba rujuk baliklah hadis ini. Kalau tak, silap saya dululah yang belajar-belajar. Saya ingat saya hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Masa tu
berlaku semasa peperangan Khandaq, kalau tak silap saya lah, nanti saya cuba rujuk balik lah ya. Walaupun dari segi sanadnya, kalau orang belajar hadis lah, sanadnya termasuk dalam kategori dhaif, tetapi untuk amalan fadailul amal kita boleh beramal kerana maksud ini adalah permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Okay. Dah tak ada soalan juga mungkin lagi? dia kalau tak ada soalan ni Ustazah ada dua makna, maknanya faham semua atau tak faham semua. Wow, faham semua insya-Allah. InsyaAllah faham semua Ustaz. Berkedu dengan pesanan-pesanan. Allah. Sekiranya tidak ada lagi soalan, ada lagi? Masih lagi kita buka? Boleh. Silakan. Tidak ada agaknya Ustaz. Semua dah faham. Okey. Sekiranya tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Noh Hasimah, silakan. Soalan yang terakhir saya kira. Silakan. Saya nak tanya, sama ke dengan kita baca doa apabila kita buka pakaian tu? Doa buka pakaian ya. Biasa puan baca doa yang mana ya? Nak tanya dah lupa pula nama doanya. Allahumma inna. Biasa yang doa buka pakaian tu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya Ustaz. Bismillahilladzi la ilaha illahu tu kan? Ya. Dia lain sikit puan. Yang ni doa untuk kita tutup keaiban kita, minta Allah tutup keaiban kita. Kalau doa pakai pakaian biasa kita duk baca alhamdulillahilladzi kasani hadza tu kan. Itu pakai pakaian. Jadi kita doa pakai pakaian kan. Doa melepaskan pakaian bismillahilladzi la ilaha illahu. Baik. Bagus ni semua ibu-ibu ni rajin berdoa ni. Semua ingat doa ni. Sebelum kita beredar dari udara ya, saya ulangi doa tadi ya. Ya Allah, tutupkanlah keaiban kami, amankan kami dari perkara-perkara yang kami takutkan. Dan kepada 133 orang jemaah tahniah, kita telah bersama dalam majlis pada malam yang kudus ini. Kita telah menggunakan 23 minit dari usia kita pada malam ini untuk membaca 3 surah, mengikuti doa dan juga tadabbur yang amat menarik saya kira. Saya ulangi pesanan Ustaz tadi, iaitu sama-sama kita mohon ampun dari dosa-dosa kita, takutkan kepada Allah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga ditutup aib kita ya. Itu dia di antara pesan-pesanan yang sangat menarik. Dan sebelum beredar dari udara Ustaz, dipersilakan Ustaz untuk membacakan membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Baik, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan membaca suratul Asri dan tasbih kafarah, dan saya mohon maaf kalau ada kesilapan, kekurangan sepanjang bersama-sama dengan ibu-ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa.